Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah yang dicintai Ustaz Wan Muhammad Amjad bin Wan Halim. Nama saya Muhammad Syafiq Osman. Nama saya Muhammad Atiq Ika bin Muhammad Isri. Nama saya ialah Muhammad Fazril bin Norija. Pada hari ini kami akan membentangkan mengenai topik analisis hubungan insan dengan Tuhan menurut perspektif metafizik Islam. Metafizik ialah suatu perkara yang tidak dapat dikesan atau dilihat melalui penglihatan mata kasar. Metafizik juga boleh ditafsir sebagai ilmu yang sangat abstrak dan luas. Metafizik ini boleh kita fahamkan sebagai perkara atau fenomena yang tidak nyata dan riwayat, termasuk sesuatu yang luar biasa seperti kewujudan sesuatu, frekuensi, aura serta banyak lagi. Terdapat juga beberapa pihak yang menyatakan bahawa alam pemikiran manusia itu juga merupakan perkara di sebalik fizikal. Manusia berpendapat kebenaran boleh dicapai melalui akal pemikiran manusia yang waras dan sihat. Insan merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang terbaik sebagai hamba dan khalifah di muka bumi ini, berbekalkan akal fikiran yang dianugerahkan. Bagi menepati tujuan penciptaan tersebut, insan haruslah mengenal konsep dirinya dan mengetahui sejauh mana potensi yang dimiliki bagi memastikan setiap tindakan dan perlakuannya adalah yang terbaik dan sempurna selaras dengan tujuan penciptaannya. Berbicara mengenai insan berarti kita sedang berbicara mengenai diri kita sendiri sebagai makhluk yang paling unik di muka bumi ini. Manusia ataupun dalam bahasa Arab dikenali sebagai insan merupakan makhluk yang sebaik-baik kejadian yang dicipta Allah SWT berbanding dengan yang lain seperti malaikat, haiwan dan tumbuhan, kerana dikurniakan akal, roh dan jasad. Darjat insan juga diangkat lebih tinggi daripada haiwan dan tumbuhan. Islam memandang insan sebagai hamba kepada pencipta dan bukannya terbit daripada evolusi alam. Dalam kitab suci Al-Quran, Allah SWT menggunakan 7 istilah yang menerangkan konsep insan, iaitu Al-Bashar, Al-Insan, Al-Nas, Bani Adam, Al-Ins, Abdullah dan Khalifah Allah. Metafizik merupakan salah satu cabang dalam bidang falsafah. Metafizik membahaskan realiti yang tidak ketara, realiti dunia nyata dan realiti kewujudan. Perkataan meta itu sendiri berasal daripada perkataan Yunani Greek yang membawa maksud di sebalik, manakala fizik pula membawa makna alam fizikal. Metafizik merupakan teori realisme, di mana teori ini mempersoalkan hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara manusia dengan alam, potensi manusia alam, konsep ketuhanan dan juga realiti kehidupan. Al-Attas menyatakan aspek metafizik ini juga meragumi perbincangan dalam falsafah pendidikan Islam yang berasaskan Al-Quran dan Sunnah. Metafizik Islam merupakan satu konsep atau sistem yang bertujuan untuk menerangkan tentang hakikat yang wujud dan juga kewujudan yang sebenarnya. Perbincangan yang melibatkan konsep alam, konsep insan dan konsep ketuhanan hakiki akan dibincangkan dan diketengahkan dalam metafizik Islam. Baik, sekarang kita akan beralih kepada 3 persoalan utama mengenai konsep insan dengan Tuhan menurut metafizik Islam. Persoalan yang pertama ialah siapa dan bagaimana manusia dicipta. Bagaimanakah sifat manusia dan seberapa besar potensi yang dimiliki manusia untuk berkembang adalah beberapa pertanyaan penting tentang manusia. Tentu saja pertanyaan itu paling tepat apabila diarahkan kepada siapa yang menciptakan manusia. Allah Azza wa Jalla adalah tempat bertanya kerana dialah sang pencipta manusia. Apa yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis adalah jawapan Allah SWT tentang apa, siapa dan bagaimana sesungguhnya manusia itu diciptakan. Proses pertama ialah penciptaan roh. Proses kedua ialah penciptaan jasad. Padahal proses yang terakhir ialah roh ditiupkan ke jasad. Persoalan kedua, mengapa manusia dicipta? Biasanya pertanyaan itu akan muncul di benak seseorang yang sedang mengalami pelbagai masalah dalam hidup. Namun, semua pertanyaan itu juga terdapat jawapan yang akan memberi jalan keluar kepada permasalahan tersebut. Perlu diketahui bahawa di dalam Al-Quran sebenarnya telah diajarkan untuk tidak menanyakan tentang perbuatan Allah. Tetapi, sebagai manusia, seharusnya perlu lebih sibuk untuk mempertanyakan tindakan kita sendiri. Apakah ianya benar atau tidak? Allah telah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 23 yang bermaksud Allah tidak boleh ditanya apa-apa yang diperbuatnya. Mereka lah yang perlu bertanggungjawab. Tindakan Allah sebagai Tuhan yang telah memiliki alam semesta merupakan hal mutlak dan tidak perlu persetujuan dari sesiapa pun. Tujuan manusia diciptakan oleh Allah SWT adalah untuk menjadi khalifah di bumi. Allah SWT telah berfirman dalam kitab Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang bermaksud, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Seterusnya, tujuan manusia diciptakan adalah untuk menyembah Allah sebagai pencipta manusia. Allah telah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Az-Zariyah ayat 56 yang bermaksud, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku.
Selain itu, tujuan manusia diciptakan agar manusia mengetahui bahawa Allah itu Maha Kuasa pada seluruh bumi, alam semesta dan isinya. Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Talaq ayat 12 yang bermaksud, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan begitu juga bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahawasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya ilmu Allah itu benar meliputi segala sesuatu. Ayat sekali, manusia dicipta dengan tujuan akan menjadi bukti kedudukan manusia ketika di akhirat. Akhirat mempunyai 2 tempat, yakni syurga dan neraka. Allah mampu saja menciptakan manusia untuk berada sementara di syurga dan neraka tanpa sebarang alasan. Namun Allah tidak melakukannya. Allah memilih supaya manusia hidup di dunia dahulu untuk melihat amal perbuatan manusia itu untuk diletakkan di mana. Persoalan yang terakhir ialah ke mana tujuan manusia setelah mati. Dunia merupakan taman pendidikan yang mesti dilalui manusia untuk mendapatkan hasilnya di akhirat kelak. Jika hasilnya baik, maka kebaikan dan kebahagiaan syurga lah yang bakal diperoleh. Namun, jika hasilnya buruk, maka keburukan neraka lah yang menjadi tempat tinggalnya. Allah telah berfirman dalam surah An-Naziyah ayat 37 hingga 41 yang bermaksud, adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan duniawi, neraka adalah tempat tinggalnya. Sedangkan yang takut pada kebesaran Tuhannya dan mencegah dirinya dari mengikuti hawa nafsu, syurga adalah tempat tinggalnya. Kematian berarti terpisahnya jasad dengan roh yang merupakan salah satu stesen perjalanan menuju ke akhirat di mana seluruh makhluk di dunia akan berakhir dan memasuki alam yang baru, iaitu alam barzakh. Al-Quran menyebutkannya dalam surah Ar-Rahman ayat 26 yang bermaksud semua yang ada di muka bumi ini akan fana. Surah Al-Imran ayat 185 yang bermaksud setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Surah Az-Zumar ayat 30 yang bermaksud sesungguhnya engkau wahai Rasul akan mati dan sesungguhnya mereka semua pun akan mati. Mati bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bermulanya fasa baru dalam kehidupan yang berbeza. Kematian bukanlah bererti kemusnahan, melainkan pembaharuan dan perpindahan. Oleh itu, kematian tidak mesti ditakutkan, tapi suatu peristiwa yang harus dihadapi dengan berbagai persiapan yang matang. Kerana Allah telah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua yang bermaksud Allah menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang terbaik amalnya? Saya hendak membentangkan tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan dapat dilihat melalui hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Tentang hubungan vertikal atau dikenali sebagai menegak yang melibatkan antara dua hubungan, iaitu hubungan manusia dengan pencipta atau Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan antara manusia dengan pencipta ini melibatkan tanggungjawab manusia sebagai hamba Allah dan boleh membina kepribadian seorang insan, menunjukkan sifat yang berakhlak mulia atau dalam istilah Arab iaitu akhlak al-karimah. Selain itu, terdapat 3 aliran falsafah yang melibatkan hubungan vertikal manusia dengan Tuhan, iaitu theism, atheism, and agnosticism. Hubungan horizontal terbagi pada 2, iaitu hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan manusia. Oleh hal yang demikian, hubungan manusia dengan manusia merupakan manusia perlu berhubungan sosial, iaitu hidup secara bermasyarakat bagi meneruskan kehidupan, kerana manusia adalah suatu entiti yang hidup di dalam sebuah kelompok mempunyai perasaan, tingkah laku, kewatakan, personaliti yang berbeza-beza. Seterusnya, masuk hubungan manusia dengan alam pula ialah manusia saling memerlukan makhluk lain bagi tujuan pembangunan sains dan teknologi. Hubungan manusia dengan alam meliputi flora dan fauna, gunung, tanah dan pelbagai lagi di dunia yang perlu dipelihara sebaik. Tambahan pula, hubungan horizontal terbagi kepada 3 aliran, iaitu mekanisme, determinism and realism. Secara umumnya, metafisik merujuk pada sesuatu yang melampaui sempadan atau batasan fizikal. Kajian metafisik merupakan kajian peringkat kedua ataupun second order studies or order thinking. Selain itu, dalam pandangan ini menerangkan juga tentang rukun iman. Rukun iman merupakan tiang keimanan dan tiang keimanan ini wajib dipatuhi setiap orang yang bergelar Muslim. Rukun iman yang pertama ialah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah merupakan mempercayai dengan penuh keyakinan bahawa Allah SWT mencipta alam ini dan dialah Tuhan yang berhak disembah dan ditujukan segala pergantungan hidup. Kita tidak boleh memperhambakan diri dalam segala amalan dunia atau akhirat melainkan karenanya. Yang kedua ialah beriman kepada malaikat. Itu mempercayai bahawa Allah SWT mempunyai pesuruh-pesuruh yang sentiasa patuh dan taat menjalankan segala titah perintahnya. Para malaikat adalah bukan manusia dan bukan binatang kerana mereka diciptakan daripada cahaya dan rupa bentuk mereka yang tersendiri, berakal tetapi tidak mempunyai nafsu. Rukun Islam yang ketiga iaitu beriman kepada kitab.
Kitab merupakan undang-undang dasar yang dijadikan pedoman atau pengajaran kepada manusia yang hendak dipimpin, dan kitab diturunkan oleh Allah kepada golongan-golongan yang tertentu sahaja, iaitu para rasul yang menjadi utusan Allah sahaja. Seterusnya, beriman kepada rasul. Allah SWT mewajibkan setiap orang Islam supaya beriman kepada rasul yang telah diutuskan oleh Allah tanpa membandingkan antara seorang rasul dengan rasul yang lain. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat ke-285 yang bermaksud, kami tidak membeza-bezakan antara seorang pun dengan yang lain daripada rasul-rasulnya. Pengertian Nabi adalah seorang lelaki yang merdeka dan mendapat wahyu daripada Allah, tetapi tidak ditugaskan menyampaikan kepada orang lain. Dan pengertian rasul ialah seorang lelaki yang merdeka. Rukun Islam yang kelima iaitu beriman kepada hari kiamat. Perkara-perkara yang berhubung dengan hari kiamat ialah bertitik tolak daripada kepercayaan kepada adanya mati, pembalasan alam kuat, hari kebangkitan setelah dunia ini dihancurkan kesemuanya, pada mahsyar dihisap segala amalan dan didapatkan secara neraca timbangan, meniti tiga sirat ke syurga ataupun ke neraka. Rukun yang terakhir ialah beriman kepada qada dan qadar. Qada bermaksud kejadian hukum yang terjadi dan berlaku pada diri sendiri seperti kaya, miskin, elok, buruk, untung, rugi dan sebagainya. Manakala qadar pula ukuran dan sukatan yang ditentukan atas setiap-tiap makhluk. Agama bermakna kepercayaan kepada Tuhan atau sesuatu kuasa yang gaib dan sakti seperti Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga amalan dan institusi yang berkait rapat dengan kepercayaan tersebut. Seterusnya, agama menurut penjenisan ini dapat dibahagi kepada dua jenis, iaitu agama monoteisme dan agama politeisme. Apakah yang anda faham tentang agama monoteisme? Monoteisme yang merupakan agama yang menganggap Tuhan hanya satu, yakni mendukung konsep kewahidan Tuhan, contohnya seperti agama kita, agama Islam. Seterusnya, politeisme yang merupakan agama yang menganggap bahawa Tuhan wujud secara berbilang, yakni ada banyak Tuhan, atau Tuhan boleh berpecah kepada banyak bentuk, contohnya agama Hindu dan agama rakyat Cina. Seterusnya, agama adalah fenomena masyarakat, boleh dikesan melalui fenomena seperti yang berikut. Yang pertamanya, fenomena tersebut ialah perlakuan seperti sembahyang, membuat sajian, perayaan atau upacara. Seterusnya, sikap. Dari segi sikap, seperti sikap hormat, kasih ataupun takut kepada kuasa luar biasa dan anggapan suci dan bersih terhadap agama. Seterusnya, penyataan seperti jampi, mantra dan kalimat suci. Seterusnya, benda-benda material yang zahir seperti bangunan, contohnya masjid, gereja, azimat dan tangkal. Mengikut perlembagaan di Malaysia, di negara kita, Islam merupakan agama rasmi dan agama persekutuan yang mana penduduknya majoriti beragama Islam. Di Malaysia mempunyai pelbagai agama yang dianuti oleh masyarakat mereka seperti Islam, Buddha, Katolik dan Hindu. Kehidupan lain merupakan kehidupan yang berbeza dari kehidupan sekarang. Sebagai contohnya, yang terdekat dengan kita ialah alam barzakh, iaitu alam selepas kita hidup. Alam barzakh ialah alam kubur yang membatasi antara dunia dan akhirat. Barzakh menjadi tempat persinggahan sementara jasad makhluk sampai dibangkitkan pada hari kiamat. Okey, dalam buku A Brief History of Time menyifatkan bahawa alam semesta haruslah memiliki permulaan dan penakhirannya. Kelahiran semula juga merujuk kepada kepercayaan bahawa seseorang akan dilahirkan kembali ke dunia ini selepas badan yang dihuninya mati meninggalkan dunia. Di alam-alam kehidupan yang lain, kelahiran semula adalah satu proses yang berterusan. Ajaran Buddha merupakan aliran fikiran yang kedua. Dalam buku Mirror Earth pula membuktikan bahawa terdapat lautan air yang cair pada jarak 800 juta kilometer dan matahari seperti air Eropah dan bentuknya adalah beku. Akhir sekali, kesimpulan. Okey, berdasarkan hal tersebut, saya dapat rumuskan bahawa umat Islam percaya Allah wujud dan kekal selamanya walaupun kita tidak nampak, tetapi tetap percaya. Setiap agama mengajar umatnya supaya percaya dan yakin terhadap Tuhannya. Dengan keyakinan inilah, maka wujud manusia yang mempunyai keteguhan pendirian yang jati. Sehubungan dengan itu, ummah yang berakidah tidak akan sanggup
melakukan sebaran kemungkaran sama ada secara terang-terangan atau secara tersembunyi, kena sangat meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat. Ini adalah rujukan yang kami guna untuk melengkapkan kajian kami. Kami harap segala input yang diberi dapat meningkatkan ilmu falsafah dalam kehidupan anda semua. Terima kasih dari kami dan kekal sihat dan selamat di rumah. Kata daripada kami, dari Hari Tanpa Sukai. Assalamualaikum. زلنا أما زلنا نخشى